Assalamualaikum. Siapa yang dah masuk, tolong share di FB masing-masing tuan-tuan. Apa ni, kejap lagi kita start insyaAllah. Silakan siapa janji dengan kawan-kawan saudara mara untuk join kelas, maklumkan pada mereka lah, tuan-tuan boleh teks mereka melalui WhatsApp ke bagaimana, grup-grup ke apa ke. Kata kejap lagi kita start. Hari ini kita bahaskan surah Yasin tuan-tuan. Yasin ayat yang ke-44. Silakan jemput masuk. Kalau siapa yang baru masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan jemput masuk. Silakan. Silakan jemput masuk. Kalau tuan-tuan yang ada janji dengan sesiapa untuk join kelas kita untuk sama-sama ikuti program ni, tuan-tuan boleh teks mereka sekarang sementara kita sebelum mula ni, insya-Allah. Silakan. Silakan tuan-tuan, silakan. Silakan. Insya-Allah kita mula sebentar lagi tuan-tuan yang baru masuk, bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Tolong share tuan-tuan, tolong saya share di FB tuan-tuan silakan. Tolong share tuan-tuan, biarlah sahabat-sahabat ataupun friends tuan-tuan di FB tu dapat maklumat tentang kelas kita, dan siapa yang berminat untuk belajar faham Al-Quran, dia boleh join sekali. Mudah-mudahan dapatlah kita share kita share kebaikan dengan mereka, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan bukan susah pun, tuan-tuan tekan klik share saja. Yang bercakap biar saya je bercakap, insya-Allah. Silakan tuan-tuan, silakan. Tuan-tuan jangan risau. Mudah aje. Tekan klik aje. Tak payah nak cakap apa-apa pun. Tekan share saja. Silakan tuan-tuan, silakan. Jemput masuk. Tolong share di FB masing-masing Okeylah tuan-tuan So slow-slow kita start. Kita mulakan dengan sama-sama membaca Ummul Kitab, iaitu surah Fatihah kemudian kita doa, kemudian kita mulakan pengajian kita. Nanti saya beritahu sekali lagi format kita pada pelajar-pelajar yang baru join kita hari ini. Kita mulakan dengan surah Fatihah dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan sambung lagi pengajian kita, yang mana pada hari ini kita akan bahaskan ayat yang ke-44 dari surah Yasin tuan-tuan
ayat yang ke-44 44 dari surah Yasin. Dan tuan-tuan yang tak ada Quran di tangan pun tak apa, sebab kita akan sharekan skrin yang sama. So ayat tu nanti tuan-tuan boleh tengok di skrin telefon atau skrin komputer tuan-tuan saja bersama-sama dengan saya. Apa yang saya tengok itulah juga yang tuan-tuan boleh pandang nanti, insya-Allah. Dan format pengajian kita ni khusus untuk pelajar-pelajar yang baru join kita hari ni, formatnya mudah saja. Katalah hari ni kita bahaskan ayat ke-44 kan. Saya baca dulu, tuan-tuan semak dan kita fahamkan apa makna ayat tu dulu. Bukan tafsir tau, terjemah. Kita terjemah ayat tu bagi tuan-tuan faham dulu. Kemudian lepas tuan-tuan faham apa terjemahan dia, dan kita tengok apalah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Itu kita panggil tafsir lah. Apa mesej yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan. Dan di hujung nanti baru kita bahaskan tentang teknikal untuk ayat yang kita bahaskan pada hari tersebut, tuan-tuan. Okey, seperti mana yang saya sebut tadi, kita bahaskan ayat yang ke-44 dari surah Yasin. Kita baca dulu sama-sama, tuan-tuan tengok. Dan tuan-tuan yang belum share, tolong share, tuan-tuan. Tolong share sekarang. Mudah-mudahan sahabat-sahabat FB tuan-tuan dapat manfaat daripada program ni, insya-Allah. Alright. Ni ayat dia yang terakhir ni, yang bawah ni. Baik, saya baca, tuan-tuan puan-puan simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hinin, kata Allah. Illa, kecuali ataupun melainkan, rahmatan, kecuali kerana rahmat daripada kami, kata Allah. Wa mata'an, dan kesenangan, ila hinin, hinggalah satu masa yang ditentukan. Tidak lain, itu adalah rahmat dari kami dan kesenangan hidup sampailah pada masa yang ditentukan. Baik, tuan-tuan. Tuan-tuan fahamlah makna ayat ni secara terjemahan dia kan. Jadi macam manalah ayat ini boleh dikeluarkan. Jadi itu penting, tuan-tuan. Tuan-tuan kena tengoklah ayat sebelum, barulah tuan-tuan tahu apa cerita ayat ni kan. Jadi dalam konteks ayat 43 Allah sebut wa inna sya' nughriqhum. Ni Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang yang berada di atas kenderaan, dan khususnya dalam konteks ayat 43 tu cerita pasal kapal lah, tapi kita kaitkan dengan kenderaan yang lain tau. Itu semua kita dah bahaskan dalam pertemuan-pertemuan kita yang sebelum ni. Jadi Allah menyebut, Allah mudahkan mereka untuk jalan di atas air menggunakan kapal untuk pengangkutan dan sebagainya. Jadi Allah sebut wa inna sya' nughriqhum. Kalau kami mahu, kami tenggelamkan mereka. Itu kita dah bahas sebelum ni. Maknanya walaupun kapal kita besar, walaupun kapal kita canggih, tapi wa inna sya' nughriqhum, kalau kami mahu, kami tenggelamkan juga mereka. Jadi penyebab tenggelam tu ada macam-macam lah. Tuan-tuan boleh tengok pada pertemuan kita yang lepas, dalam video-video kita yang lepas. Fala sarikha lahum, dan tidak ada seorang penolong pun untuk mereka, kata Allah. Walahum yunqadun, dan tidaklah mereka itu dapat diselamatkan. Ini ayat dia. Ini ayat sebelum ni. Dalam ayat 43 ni yang dimaksudkan mungkin berkaitan dengan kapal lah. Okey, jadi barulah timbulnya ayat yang kita bahaskan hari ni. Allah kata kalau kami mahu, kami tenggelamkan mereka. Mereka tidak ada penolong dan mereka tidak diselamatkan. Kecuali kerana rahmat kami lepaskanlah mereka, kami selamatkanlah mereka. Kecuali dengan rahmat kami, maksudnya dengan rahmat kami tu kami lepaskanlah mereka. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan yang mereka akan terima selepas itu hinggalah satu masa nanti yang akan kami ambil semula. Itu maksud dia. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat tu, sebelum tu Allah kata kalau kami mahu, kami tenggelamkanlah kapal itu, matilah habis semua. Takkan ada siapa pun yang dapat menolong, dan mereka itu tidak dapat diselamatkan. Tak ada siapa pun yang boleh selamatkan mereka. Tidak ada penolong pun yang datang menolong mereka, dan mereka itu tidak dapat pun diselamatkan, kata Allah. Kecuali kalau kami selamatkan mereka, itu maknanya semata-mata adalah dari rasa kasih sayang kami, dari rahmat kami, kata Allah. Dan kami lepaskan mereka, kami beri peluang kepada mereka hinggalah satu masa yang telah ditentukan. Tuan-tuan faham kan ayat ni? Dari segi terjemahan, tuan-tuan tak ada masalah lah, boleh faham kan? Okey. Tapi sebenarnya apalah mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada kita, tuan-tuan? Apalah sebenarnya yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Mesej apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan
kepada kita. Okay, kalau dalam konteks saya ini tuan-tuan, ada banyak perkara sebenarnya yang kita boleh bahaskan, yang boleh kita bincangkan, yang boleh kita keluarkan daripada ayat tersebut. Yang saya keluarkan bersama-sama dengan tuan-tuan ni ialah daripada pemikiran saya berpandukan daripada ayat tersebut. Dan saya yakin tuan-tuan kalau tengok nanti tuan-tuan akan nampak dengan pengalaman hidup tuan-tuan, mungkin tuan-tuan pernah merasai sesuatu yang saya sendiri pun tak pernah rasa contohnya kan. Jadi bila tuan-tuan contohnya diselamatkan dari kepalangan dan sebagainya, jadi tuan-tuan boleh dapat feel ayat ni lebih daripada orang yang tak pernah merasainya. Itulah maksud saya. Jadi dalam konteks saya ini sebenarnya apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada saya tuan-tuan. Yang pertama sekali, antaranya lah ada banyak benda. Jadi antaranya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kata, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dia nak hamba dia tu yakin dengan pertolongan dan kasih sayang Allah. Dia nak hamba dia yakin dengan pertolongan dan kasih sayang Allah. Kan Allah kata, aku tenggelamkan kalau aku nak. Tak ada siapa pun boleh tolong, mereka semua akan mati, kata Allah. Tapi dengan rahmat kasih sayang aku selamatkan mereka. Jadi maknanya apa? Maknanya Allah SWT ni nak kita ni yakin dengan rahmat, pertolongan, kasih sayang Allah. Dia nak kita yakin dengan pertolongan Allah ataupun yakin dengan kasih sayang Allah, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia Maha Penyayang, dia Maha Pengasih. Dia nak kita yakin dengan sifat tersebut. Itu maksud dia. Antara lain lah. Itu adalah yang pertama yang Allah Taala nak. Allah Subhanahu Wa Taala nak ada pada kita. Yang keduanya, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tak nak kita berputus asa dengan rahmat dia. Dia tak nak kita berputus asa dengan rahmat dia. Maksudnya apa tahu? Kan Allah kata kalau dia nak ditenggelamkan, tak ada siapa pun dapat tolong kan. Jadi walaupun dalam keadaan yang begitu, Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita jangan berputus asa dengan rahmat dia. Ya, kalau kita tengok dalam konteks lain, tuan-tuan, dalam konteks kehidupan kita, katalah kita ni bukan tenggelam dalam kapal, tapi kita tenggelam dalam kerugian, tenggelam dalam masalah, kita tenggelam dalam kesusahan. Kita kan ramai begitu, takkanlah tak ada. Tuan-tuan tak pernah rasa susah ke? Semua orang dalam dunia ni pernah diberi kesusahan oleh Allah. Ikutlah kadar dia masing-masing. Semua orang pernah rasa susah. Jadi kadang-kadang kita rasa sempitnya dada kita, yang sempit dada kita rasa ya Allah, kiri tak boleh, kanan tak boleh, depan tak boleh, belakang tak boleh. Jadi orang kafir dia ambil keputusan dia bunuh diri. Nampak tak? Tapi orang Islam tidak. Kita ada Allah. Betul ke tidak, tuan-tuan? Kita selalu kata innamal usri yusra. Maknanya dalam kesusahan tu biasanya akan ada bersama-sama kesusahan itu kemudahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni tak nak kita ni berputus asa dengan rahmat dia. Tak nak kita ni mengambil keputusan bunuh diri, mengambil keputusan gila. Kan ramai orang gila. Orang yang gila tu, tuan-tuan, otak dia jadi shock tu sebab apa tahu? Sebab dia berputus asa dengan rahmat Allah. Dia, tuan-tuan, kalau kita ada hadapi masalah, yang pertama sekali tuan-tuan, kita kena tahu tau. Kita kena tahu bahawasanya pertolongan Allah tu akan datang dengan 3 cara. Bukan 3 cara, kita kena lakukan 3 perkara untuk dapatkan pertolongan daripada Allah. Kalau Allah tak tolong juga, maknanya Allah nak bagi kita sesuatu yang lain. Maknanya yang pertama sekali, otak kita kena berfikir. Otak kita kena berfikir, lepas tu tubuh badan kita kena jalankan apa yang telah dirancang oleh otak kita. Otak kita kan berfikir, merancang, cari cara kan. Jadi jasad kita ni kita kena laksanakan apa yang telah dirancang oleh otak kita. Contohnya kan, contoh yang paling mudah, siapa aku nak call ni untuk tolong aku. Jadi kita rancang, aku nak call orang ni, tak boleh, orang ni tak boleh sebab aku dulu macam ni. Mungkin orang ni pun tak boleh. Jadi kita rancang, tuan-tuan. Baru teringat ada seorang yang mungkin boleh tolong kita sebab dia ada kepakaran dalam bidang ni. Mungkin dia boleh selesaikan masalah teknikal ni contohnya kan. Jadi otak kita tu berfikir. Jadi jasad kita ni ialah ambil telefon, cari nombor dia. Kalau tak ada, pergi tanya kawan-kawan. Tanya kawan, ingat tak Tuan Haji ni. Dulu dia ada kepakaran dalam bidang ni. Boleh tak bagi aku doa? Maknanya kita punya jasad ni, kita laksanakan apa yang telah dirancang oleh otak kita. Betul tak, tuan? Lepas tu yang ketiga apa? Yang paling penting. Maksud itulah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Jadi di setiap kesusahan itu ada kemudahan yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan. Katalah tuan-tuan ni kita dah tak tahu dah nak buat apa-apa, tuan-tuan ni tiba-tiba ting tong ada yang ketuk pintu rumah. Kan selalu, tuan-tuan. Benda-benda macam ni memang selalu. Tapi siapa yang akan rasa benda-benda macam ni? Orang yang bertawakal dengan Allah, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala sekata perkata. Jadi Allah selalu akan berikan kejutan-kejutan kepada mereka, tuan-tuan. Kadang-kadang, tuan-tuan, ini saya rasa semua orang pernah rasa lah, tuan-tuan. Kita tak ada duit dah, nak selesai masalah ni macam mana lah. Kita dah tak tahu langsung nak buat macam ni. Tiba-tiba Allah bagi sumber. Allah bagi sumber. Tiba-tiba ada orang call kita. Tiba-tiba ada orang datang rumah kita. Memberi kita sesuatu kejutan dalam bentuk rezeki yang kita tak sedar. Sedangkan waktu tu kita betul-betul susah.
Jadi maknanya dalam konteks ayat ini, kalau tengok daripada ayat tu cerita pasal kapal lah, tenggelam kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita berputus asa dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala tu memantau kita. Jangan kita rasa Allah Taala tu tak nampak kita dan Allah Taala tu tak tahu apa yang kita alami. Bukan macam tu tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada bersama-sama dengan kita. So Allah Subhanahu Wa Taala ni mahu hamba-hamba yakin dengan pertolongan dia. Baik, sekarang ni tuan-tuan, katalah Allah Subhanahu Wa Taala tu selamatkan kita. Allah selamatkan kita. Jadi bila kita dah selamat, masa inilah ada masalahnya tuan-tuan. Kita ni Allah Taala nak kita yakin bila selamat, pertolongan itu adalah dari Allah, bukan daripada yang lain. Bukan daripada kepandaian kita, bukan daripada macam tadi kan kita ambil contoh yang sama tuan-tuan. Kita cari orang untuk tolong kita. Kemudian kita dah tahu siapa yang boleh tolong kita, jadi kita pun lakukan berjumpa dengan dia ke telefon kan. Sambil kita berdoa kepada Allah, tu yang paling penting sekali. Jadi bila kita dah selamat, bukan sebab kita ni pandai tuan-tuan. Bukan sebab kita ni pandai. Allah lah yang cetuskan idea kita untuk bertanya dengan orang tersebut. Dan Allah yang paling penting sekali tuan-tuan, Allah bagi ketenangan kepada kita supaya otak kita boleh berfikir dengan straight. Sebenarnya orang yang jadi susah dan semakin menggelabah tu sebenarnya Allah Ta'ala tak bagi di ketenangan fikiran. Pertolongan Allah yang pertama sekali ialah memberi ketenangan kepada kita. Bila kita tenang, baru kita boleh fikir dengan straight. Ingat tak orang kadang masalah kecil je tapi sebab dia jadi huru-hara. Selalunya orang perempuan lah. Dia jangan cakap macam perempuan marah. Selalunya orang perempuan yang lebih cepat mengelabah. Ada jugalah orang lelaki yang mengelabah tu. Tapi selalunya yang lebih cepat mengelabah ni jadi kelang kabut. Padahal benda tu benda kecil je. Bila tanya, bang, tanya suami kan, abang kata, alah pergi tutup je switch tu. Punyalah mudah ada suami dia bagi solution. Contohnya macam mesin basuh. Bang, tolong bang. Laki dia tengah baca khabar. Awak pergi switch tu tutup ya. Jadi maknanya sekali yang mengelabah tu orang perempuan lah. Okey, maaf ada juga orang lelaki yang mengelabah. Tapi saya nak cerita tuan-tuan, jangan mengelabah. Relax. Allah Ta'ala bantuan dia yang pertama ialah memberi ketenangan. Sebab tu tuan-tuan, orang yang banyak sujud di waktu malam, orang tu yang paling tenang jiwa dia tuan-tuan. Tuan-tuan, mulailah daripada hari ni. Tuan-tuan rajin tahajud lama kat sujud. Lamalah sujud di waktu Allah Ta'ala akan datangkan pertolongan pada kita 1/3 malam tu. Sujud lama-lama tuan-tuan. Jadi orang yang rajin sujud ni, Allah akan bagi dia something yang ketenangan lah. Orang tengok dia pun relax. Orang tengok dia pun orang ada ketenangan. Vibe positif tu akan menyebar dekat orang lain. Tu bahasa orang sekarang lah, vibe tu kan. Tapi orang tahajud ni, dia memang Allah Ta'ala akan bagi ketenangan pada dia. Jadi bila keadaan huru-hara tu, selalu akan cari siapa? Cari orang yang rajin sujud lah, orang yang rajin semayang. Siapa di kalangan tu yang paling rajin sekali semayang 5 waktu, contohnya orang tu lah yang akan dicari. Ataupun orang yang rajin sekali tahajud, orang tu lah yang akan dicari tuan-tuan. Sebab apa? Orang tu yang paling straight sekali kepala dia, yang paling tenang sekali. Katalah rumah dah terbakar, tak boleh buat apa. Tak apa, biarlah bakar, nak kata apa. Takkan nak jerit, bukannya api tu boleh padam kan. Relax, sabar. Itu maksud dia. Apa yang boleh selamatkan je cepat. Itu maksud dia. Okey. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tolong tu, Allah Taala nak kita yakin bahawasanya pertolongan itu adalah datang dari Allah semata-mata. Bukan dari sebab kepandaian kita ke, bukan dari sebab selain daripada Allah. Ada orang yang lebih teruk tuan-tuan melakukan perkara syirik. Nasib baik aku pakai gelang ni. Nasib baik aku pakai ni, tangkal ni. Kalau tidak memang dah habis. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau macam itulah keadaannya, kalau tuan-tuan mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, itu antara dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Dosa syirik ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan mati tak bertaubat, Allah tak ampunkan. Masuk neraka macam orang kafir sampai bila-bila. Tapi kalau tuan-tuan sempat bertaubat, insya-Allah Allah akan ampunkan dosa tuan-tuan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, bila pertolongan Allah ni datang tuan-tuan, kita tak rasa kita tak tahu tuan-tuan. Kita tak rasa kita tak tahu. Tapi orang yang pernah merasainya, dia akan faham ayat ni lebih daripada kita. Contoh-contoh memang banyak tuan-tuan. Berapa banyak kenderaan dia kalau tuan-tuan tengok hancur lebur daripada depan sampai belakang, kereta tu remuk. Kita tanya apa jadi dengan pemandu dia? Pemandu dia elok je berdiri. Ada sikit-sikit je luka. Siapa yang selamatkan tuan-tuan? Siapa yang selamatkan? Maknanya semasa kejadian tu terjadi, Allahu Akbar, tiba Allah selamatkan dia. Kereta memang hancur, tapi macam mana dia boleh selamat daripada kemalangan tu?
Siapa yang selamatkan tuan-tuan kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Ya, kereta hancur tapi luka kecil-kecil je tuan-tuan. Ataupun ada kes-kes lain yang katalah bas ke apa, semua penumpang semua habis mati tuan-tuan. Tapi ada 2-3 orang ni tak ada apa-apa, kecederaan kecil saja. Ataupun kecederaan ringan lah maksudnya. Jadi itu semua adalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan. Kalaulah andai kata Allah Subhanahu Wa Taala tu selamatkan kita, maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk kita memperbaiki diri kita tuan-tuan. Untuk kita memperbaiki diri. Kan Allah Taala kata wa mata'an ilahin dan kesenangan sampailah pada ilahin, kepada satu masa yang tertentu. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu masih memberi kita kesempatan, masih bagi kita kesempatan untuk kita bertaubat, untuk kita memperbaiki diri, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun masa akan tiba juga. Betul tak? Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala tu selamatkan tuan-tuan, selamatkan kita hari ni, tapi sampai satu masa nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan ambil juga. Cuma Allah Taala ni dia tak nak kita mati pada waktu tersebut, sebab apa? Dia nak bagi kita kesempatan untuk kita bertaubat dan kita memperbaiki diri. Tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala ni nak kita semua yakin kesenangan hidup di dunia ni sebenarnya sampai satu masa akan musnah. Itu antara perkara yang mesej yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kat sini juga. Yang mana Allah kata kami akan lepas bagi kesenangan pada kamu sampai satu masa yang telah ditentukan. Maknanya nanti satu masa benda tu akan habis juga. Cuma kali ni kita tidak diambil. Tapi akan diambil juga, cuma bukan hari ni. Okey. Cara Allah Ta'ala nak ambil ataupun kemusnahan tu ada dua lah. Sama ada, katalah ini kalau kita tengok dalam konteks yang lain lah, bukan dalam konteks kapal ke, bukan dalam konteks kenderaan ke kan. Katalah Allah kembalikan kita, selamatkan kita daripada salah satu musibah. Tak kira lah daripada kapal ke, kenderaan ke, ataupun perniagaan ke apa kan. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, dia akan ambil kesenangan kita tu dengan dua cara tau. Cara yang pertama, apa yang kita miliki tu Allah Taala akan ambil. Allah Taala akan musnahkan ataupun Allah Taala akan rugikan dan sebagainya lah. Atau dalam kes-kes yang lebih ekstrim zaman-zaman sebelum daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, Allah Taala akan terbalikkan negeri dia dan sebagainya. Itu semualah tuan-tuan. Itu semua. Sama ada apa yang kita miliki akan diambil oleh Allah, atau kalau tidak pun kita sendiri yang akan diambil oleh Allah. Dia dua cara lah. Dua-dua tu maknanya dia akan memberhentikan keseronokan dunia. Dia akan menghapuskan keseronokan dunia. Ada dua cara. Sama ada apa yang kita miliki tu Allah ambil, ataupun kalau tidak pun benda tu ada, tapi kita yang Allah Subhanahu Wa Taala ambil tuan-tuan. Dan bila Allah Taala ambil kita, apa yang kita miliki tu tuan-tuan, apa yang kita miliki tu berpindah tangan lah tuan-tuan. Kalau kita pandai jaga dia, bolehlah dia tolong kita dekat dalam kubur. Kalau dulu kita tak pandai jaga dia, benda tu kadang-kadang jadi musibah pada kita. Tuan-tuan ingat tak Uthman bin Affan, tuan-tuan? Saya rasa ramai tuan-tuan yang pernah dengar cerita pasal Uthman bin Affan, yang mana dia punya ladang kurma dia sampai hari ni pun masih ada tuan-tuan. Ladang kurma dia tu menjana pendapatan yang cukup banyak, kemudian sampai kerajaan Arab Saudi boleh beli tanah atas nama Uthman bin Affan, kemudian boleh buat bangunan-bangunan yang diwakafkan atas nama Uthman bin Affan tuan-tuan. Itu memang Uthman bin Affan memang dah meninggal tuan-tuan. Dah meninggal lama, tapi harta dia tetap memberi manfaat kepada dia juga. Tetap memberi manfaat sampailah hari ni tuan-tuan. Ya Allah, tak tahulah banyak mana pahala Uthman bin Affan tu tuan-tuan. Itu Uthman bin Affan, macam ni pahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan bayangkan semua orang yang macam kita mengajar, kita baca Quran, kita baca hadis, kita mengajar, kita ajak orang lain tu, semua Rasulullah tu akan dapat pahala daripada apa yang diajar kepada kita semua. Macam tu tuan-tuan. Punyalah besar. Itu baru kita cerita Uthman bin Affan pun kita tak boleh bayangkan pahala dia besar mana. Cuba bayangkan pahala sahabat-sahabat yang lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Okey. Sebenarnya tuan-tuan, apa yang saya nak sebut kat sini ialah yang sedihnya tuan-tuan, ramai orang mengharap pertolongan Allah. Apabila dia berada dalam keadaan terdesak ataupun darurat, dia selalu minta tolong kepada Allah dan dia mengharap sungguh-sungguh pertolongan dari Allah. Tuan-tuan, selalu kan?
betul-betul mengharap pertolongan daripada Allah. Contohnya macam bila kita berada dekat dalam kapal terbang ke, ya Allah tolong aku ya Allah, kata ada turbulence ke apa kan, ya Allah tolong aku. Lepas tu bila dah okey, macam tu juga murat pramugari juga. Dulu-dululah masa zaman-zaman zaman-zaman boleh naik kapal terbang tu kan sekarang ni pun masa zaman-zaman tu lah, zaman-zaman muda-muda kan. Masa turbulence tu bukan main takut lagi, lepas tu serupa juga tak seronok juga. Lepas tu kalau yang lebih ekstrim, kapal tenggelam ke apa, minta Allah Ta'ala selamatkan, bila Allah Ta'ala sampaikan dah selamatkan sampai atas darat pun derhaka juga kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab memang sikap manusia macam tu, zaluman jahula, zalim dan jahil. Itulah sifat manusia tuan. Janganlah kita masuk dalam kita terperangkap dengan sifat yang begitu tuan-tuan. So mudah-mudahan Allah pemudahkan segala urusan kita, Allah selamatkan kita, Allah lindungi kita daripada segala musibah. Okay, tuan-tuan, sekarang dah habis, jom kita tengok apa yang kita boleh ambil dalam konteks teknikal ayat yang ke-44 dari surah Yasin ini Okey. Baik. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Tuan-tuan Baik, illa ni maknanya kecuali ataupun melainkan Illa ni kita sebut dia merupakan kalimat haraf tuan-tuan kita tengok dia haraf apa tahu. Ini sebenarnya ialah haraf pengecualian tau. Ini diagram kedua kalau tuan-tuan dah download. Siapa yang belum download pergi ke ustaznasar.com boleh download ni diagram ni. Ada 6 diagram ni, diagram yang kedua tuan-tuan Ini saya kat sini kita jelaskan semua jenis-jenis haraf So illa tu tuan-tuan dia merupakan haraf pengecualian, nampak? Jadi semua kalimat haraf yang tuan-tuan jumpa, tuan-tuan mesti kena tahu gelaran dan fungsi dia. So kalau illa tu gelaran dia ialah haraf pengecualian. Fungsi dia apa? Fungsi dia tentulah mengecualikan sesuatu, nampak tak? Itu maksud dia. Dia merupakan kalimat haraf ataupun haraf sendi. Gelaran dia ialah haraf pengecualian. Kalau dalam sistem lama dia panggil harful istithna. Tengok mulut saya. Haraf al-istithna, sin kemudian sa. Istithna. Haraf istithna. Apa makna istithna? Pengecualian lah. Kita boleh kata gitu. So harful istithna ataupun haraf pengecualian kita panggil. Ada juga orang panggil adawatul hasri dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks kita lah, kita panggil dia haraf pengecualian. So fungsi dia apa tuan? Fungsi dia mengecualikan sesuatu. Itulah illa. Okey. Okay, bila illa ini dia haraf pengecualian, kalimat selepas dia merupakan kalimat isim yang dikecualikan lah. Faham tak? Ini ialah haraf pengecualian, jadi kalimat selepas dia merupakan isim yang dikecualikan lah. Contohnya macam ni, semua lulus kecuali Ali. Kecuali Ali. Jadi kecuali tu haraf pengecualian. Jadi Ali tu yang dikecualikan lah. Itu maksud dia. Jadi Ali tu kita panggil dia kalau dalam istilah teknikal bahasa Arab, Nahu sistem lama dia panggil mustasna ataupun yang dikecualikan, itu maksud dia. Okey, kalau kalimat mustasna ataupun kalimat yang dikecualikan ini kalau dalam Quran selalunya kita akan bagi baris apa pada dia? Kita akan bagi dia baris atas. Okey, kat mana saya nak belajar ni ustaz? Tuan-tuan akan belajar pada peringkat yang ketiga kalau tuan-tuan belajar dengan Al-Furqan tuan-tuan Okey. Kita jumpa kalimat apa tadi? Kita jumpa kalimat mata'an kan, bukan mata'on kan, bukan mata'in, kita jumpa mata'an. Mata'an maknanya baris atas kan. Kat sinilah. Maknanya kalimat itu sedang berpangkat mansub. Kalimat itu nombor 2 ni, sedang berpangkat mansub. Sebab isim yang boleh berubah baris, dia boleh kita baca mata'on, mata'an, mata'in. Tapi kat situ kita baca mata'an kan, maknanya kalimat itu baris atas. Jadi kalau dia baris atas, maknanya pangkat kalimat tu sedang berpangkat mansub maknanya dia. Itu dalam istilah teknikal lah untuk mudahkan tuan-tuan. Tapi dia sedang berbaris atas kan. Okay, bila kita kata dia sedang berpangkat mansub, kalau tuan-tuan ditanya, kenapa awak kata dia berpangkat mansub? Mana tanda yang menunjukkan kalimat mata'an itu sedang berpangkat mansub? Tanda dia ustaz cakap, dia berbaris fathah di ujung. Tanda mansub dia ialah fathah di ujung lah, baris atas di ujung lah mata'an. Itu maksud dia. Sebab ada tanda mansub yang lain. Kadang-kadang tanda mansub pakai ya, kadang-kadang tanda mansub pakai kasrah, kadang-kadang tanda mansub pakai alif dalam keadaan lain lah. Tapi kalimat mata'an tu ditanda di standard, dia pakai tanda fathah. Tu jawapan ni. Sebab tu saya tahu dia sedang berpangkat mansub ustaz. Tu maksud dia. Okey. Tanda mansub tuan-tuan dah tahu Okey, sekarang ni apa penyebab? Ingat tak tadi saya kata dia mustasna. Cuba cari mustasna nombor berapa tuan-tuan? Nombor 9, nampak? Jadi kalimat mustasna dia
layak mendapat pangkat mansub dan tanda mansub dia ialah baris atas lah di kalimat tu. Dia layak mendapat pangkat mansub. Kenapa dia layak dapat pangkat mansub? Kerana dia merupakan mustasna. Nampak ni? Mustasna makna apa? Yang dikecualikan. Nampak tak? Mustasna artinya yang dikecualikan. Nah, itu maksud dia. Faham tuan-tuan? Itu kita belajar pada peringkat yang ketiga. Tuan-tuan nak belajar tak dengan Al-Furqan? Kalau tuan-tuan nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan pergi ke type saya berminat dan hantar ke 019 5119000. Tuan-tuan WhatsApp kat nombor tu 019 5119000 dan tuan-tuan kata saya berminat. Nanti Al-Furqan akan bantu tuan-tuan macam mana daripada awal untuk tuan-tuan belajar secara sistematik ya. Kalau dalam program umum macam ni kita ajar ikut ayat kan. Tapi kalau dalam program yang kita susun tu tuan-tuan boleh belajar daripada awal. Saya sendiri yang akan bimbing tuan-tuan. So itu tuan-tuan nampak Jadi kalau tuan-tuan tanya dalam teknikal nahwu gini, ini kalimat isim ke fi'il ke haraf? Itu kita belajar pada peringkat pertama tau. Kita kata ini kalimat isim. Okey, mana tanda yang menunjukkan kalimat ini kalimat isim? Tandanya ada tanwin ustaz, ada baris 2. Sebab tanda tanwin itu menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Ni kita ajar pada peringkat yang pertama tuan-tuan. Kalau kalimat isim dia dalam Quran ada 3 jenis kalimat saja kan. Sama ada kalimat tu kalimat isim atau nama atau fi'il, perbuatan atau haraf. Haraf tu maknanya sendi kan. So tadi kita jumpa illa tu kalimat haraf atau kalimat sendi. So tak ada di sini. Sebab dia dalam kelompok sendi yang lain. Ni salah satu daripada kelompok sendi yang saya letak di sini. Itu illa tu kan. Okey, sekarang ni kita jumpa mataan tu di sini. Rahmatan, sorry. Mataan tadi saya kata bukan mataan tuan-tuan, rahmatan daripada tadi saya sebut mataan, bukan mataan, rahmatan. Maafkan saya Okey, rahmatan itu tanda isim di kalimat rahmatan itu ialah tanwin, nampak tanwin. Tak kiralah tanwin baris atas ke, tanwin baris depan ke, tanwin baris bawah ke, bila tanwin saja itu adalah tanda teknikal yang menunjukkan kalimat itu ialah kalimat isim. Faham tuan-tuan So tuan-tuan tahu itu kalimat isim. Okey. Soalan yang kedua, itu isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa? Itu kita belajar pada peringkat yang kedua. Itu ialah isim biasa ustaz. Ni peringkat yang kedua ni. Tentang isim Sebab apa isim biasa? Sebab dia jenis yang kita boleh ubah-ubahkan baris hujung. Kita boleh baca rahmatun, kita boleh baca rahmatan, kita boleh baca rahmatin. Jenis yang kedua ialah isim yang ada gelaran dan fungsi. Yang tu tak boleh ubah tuan-tuan. Allazi, mana tuan-tuan boleh tukar jadi allazu, alladha, tak boleh. Tilka, mana tuan-tuan boleh tukar jadi tilku. Ulaika, mana tuan-tuan boleh tukar jadi ulaiku, ulaiki, mana ada kan? Ulaika lah kan. Itu adalah kalimat yang tuan-tuan tak boleh ubah. Tapi kalimah rahmatan tu tuan-tuan ialah jenis kalimat yang tuan-tuan boleh ubahkan baris hujung dia. Rahmatun boleh, rahmatan boleh, rahmatin boleh. Sama lah macam al-kitabu, al-kitaba, al-kitabi, al-masjidu, al-masjida, al-masjidi. Kalimah Allah sendiri pun tuan-tuan Allahu, Allahi, Allahu, Allah. So itu semua adalah kalimat isim. Itu kita panggil dia isim yang biasalah. Maknanya isim yang boleh diubah-ubah baris. Ini akan kita belajar pada peringkat yang ketiga tau. Itu yang saya jelaskan tadi pada tuan-tuan. Okay, balik dekat ayat kita Sekarang ni tuan-tuan tahu ni kalimat isim dan tuan-tuan pun tahu ini kalimat isim biasa. Isim biasa boleh ubah-ubah baris hujung Jadi soalan pada peringkat yang ketiga, okey ustaz, kita dah tahu. Ni isim dan dia ialah isim biasa. Sekarang ni soalan saya ustaz, kenapa ustaz dia dibaca dengan baris atas di sini? Kenapa kita tak baca dia rahmatin? Kenapa kita tak baca dia rahmatun? Tadi kan saya dah jelaskan kerana kalimat ini dalam rangkap ini dia merupakan mustathna. Jadi kalau kalimat itu merupakan kalimat mustasna, maka di baris untuk mustasna ialah baris atas. Tu maksud dia. Pangkat dia mesti mansub dan tanda mansub di sini ialah dia baris atas. Tu maksud dia. Nampak? Ini haraf istisna, ini ialah dia punya mustasna. Tu maksud dia. Okey, minna ada 2 kalimat. Min dari itu merupakan kalimat haraf iaitu harf jar, na maknanya kami Kami ini merupakan kalimat isim tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Gelarannya apa? Gelarannya isim ganti nama diri, isim dhamir. So ganti nama diri ni dia rujuk pada siapa? Kecuali rahmat dari kami. Kami ni rujuk pada siapa tuan? Dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Faham Wa rahmatan. Wa ni merupakan kalimat haraf, dia ialah haraf penyambung cerita. Ini semua tuan-tuan boleh jumpa kat sini tau. Ni sebenarnya. Min tadi dia merupakan haraf jar, ingat tak? Mana dia min? Ni min yang pertama nampak ni. Kemudian wa kan? Minna, kemudian wa mataan kan, wa dekat sini dia merupakan haraf penyambung cerita. Ini semua kalimat haraf yang tuan-tuan jumpa. Kita akan jelaskan dengan terperinci perkara ini kalau tuan-tuan join kelas Al-Furqan dari awal tuan-tuan kita akan jelaskan
Okey, wa ni merupakan kalimat haraf iaitu haraf penyambung cerita. Okey, kerja dia menyamakan kalimat selepas dan kalimat yang sebelum yang sama kategori. Tu nanti kita akan jelaskan kemudianlah ataupun kalau tuan-tuan masuk kelas benda tu akan dijelaskan pada peringkat yang ketiga. Mata'an ni merupakan kalimat isim. Tanda isim dia tanwin. Ini isim yang ada gelaran dan fungsi ke isim biasa. Ni isim biasa. Jadi kalau isim biasa dia boleh berubah. Mata'un, mata'an, mata'in. Boleh kita baca dengan ketiga-tiga. Itu peringkat kedua. So peringkat ketiga, okey. Kita dah tahu ni isim biasa. Ya. Sekarang ni kita nak tanya, kat sini kenapa kita tak baca mata'un? Kenapa tak baca mata'in? Kenapa? Pasal apa kita baca kat sini mata'an? Itu jawapan pada peringkat yang ketiga. Jawapannya kerana dia ni adalah at-tawabi'. At-tawabi'. Apa makna at-tawabi'? Dia follow baris orang lain. Siapa yang menjadikan penyebab dia tu follow ni? Waw ataf ni. Ya. Jadi maknanya waw ni memang kerja di dalam ilmu nahwu menyamakan baris sebelum dan selepas yang sama kategori. So mata'an dengan rahmatan ni tuan-tuan, dia telah mata'an ni telah disamakan barisnya dengan rahmatan ini. Contohnya apa tahu? Contohnya macam Ahmad dia makan jambu dan apple. Ahmad dia makan jambu dan apple. Jadi jambu tu kena baris atas. Sebab apa? Sebab dia merupakan maf'ulun bih. Tu nanti saya jelaskan kemudian. Ahmad dia makan jambu wa. Jambu wa tu kena baris atas sebab dia maf'ulun bih. Wa dan apple lah. Nampak tak? Apple tu pun kena baris atas juga. Sebab apa? Sebab wow tu kerja dia menyamakan baris kalimat sebelum tu dan selepas tu yang sama kategori. Jadi dua-dua buah tu yang dimakan oleh si Ahmad tadi. Si Ahmad tu makan dua-dua buah tu, maka buah yang kedua tu dia akan follow buah yang pertama. Tu wow tu punya kerja. Katalah dia makan 3 jenis buah. Ahmad dia makan apple lah, wah jambu lah, wah durian lah, wah rambutan lah, wah manggis lah. Semua wow tu punya kerja. Dia menyamakan baris kalimat selepas dan sebelum yang sama kategori. Itu wow tu punya kerja. Itu kita akan belajar pada peringkat ketiga dalam pelajaran nahwu tuan-tuan. Sebenarnya mudah aje bahasa Arab ni tuan-tuan. Cuma tuan-tuan kena belajar tu sambil disusun dengan baik. Kalau tak susun tuan-tuan jadi serabut, rasa macam susah dan banyak. Ila ni haraf, dia haraf jar, hinin. Hinin ni dia ialah kalimat zaraf, zaraf masa. Ini kalimat isim zaraf. Zaraf ada dua jenis, satu zaraf ni maknanya ruang, ruang masa ataupun ruang tempat. So itu tuan-tuan akan dijelaskan pada peringkat yang kedua pun kita dah jelaskan. So ni kalimat ruang, dia ruang masa tuan-tuan. Isim tahu dia isim ruang masa. Nanti kalau kita jumpa pada pertemuan kita akan datang, kalimat jenis kalimat yang sama nanti kita bahas lagi. Okay, tuan-tuan dah share ke belum ni? Kalau belum share, tolonglah share sekarang, tolonglah saya. Persoalannya kan. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan tuan-tuan yang nak belajar dengan Al-Furqan, tuan-tuan pergi ke macam saya sebut tadi, WhatsApp saya berminat dan hantar ke 019-511-9000. Kalau tuan-tuan yang nak download kita punya kamus Al-Furqan percuma saja tuan-tuan, pergi download, pergi ke ustaznasar.com, ustaznasar.com, kemudian tuan-tuan download kita punya kita punya kamus Al-Furqan tu 30 juzuk tuan-tuan. Semua tuan-tuan akan dapat macam ayat tadi itulah. Kalau dua kalimat tu dicantum, kita pisahkan dia dengan warna, dan setiap kalimat tu bawahnya ada terjemahan dalam bahasa Melayu ikut format Al-Furqan. Mudah tuan-tuan. Dan kalau tuan-tuan nak download kita punya diagram tadi kan, ada 6 diagram je, tak banyak. Diagram tu tuan-tuan boleh download dan tuan-tuan boleh print. Kalau boleh print color lah, senang sikit kan. Kalau kamus Al-Furqan tu tak boleh print tuan-tuan cuma boleh download saja. So apalah salahnya, boleh guna untuk baca juga sebenarnya, baca Quran macam biasa. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan, dan insya-Allah nanti kita jumpa di lain pertemuan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.